Tun Mahathir sebagai Perdana Menteri waktu tu telah menarik semula rayuan tanpa ada apa-apa perbincangan bersama Kabinet Kerajaan PH 1.0 waktu tu. Ke darat, ke laut untuk menjadi sempadan air negara kita. Di situ kalau jumpa minyak, kalau ada apa orang kata hasil daripada laut dan sebagainya, di situlah pendapatan negara kita akan dapat. So kita dah gaduh pasal batu putih ini sejak sekian lama dah dengan Singapura berkenaan dengan sempadan batu putih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah geng, kita bersama lagi. Okey. Sehari dua ni kita dengar Sultan Johor sangat-sangat marahlah dengan Tun Dr. Mahathir. Sultan Johor sangat-sangat bengang, sangat-sangat marah. Dan ucapan Sultan Johor aku akan bawa untuk video lain. Tapi sekarang ni aku nak berkongsi apa yang dimurka oleh Sultan Johor tahun 2020 kan, ataupun tahun 2021. Sultan Johor sangat-sangat kecewa dengan tindakan kerajaan ketika itu 2018 soal Pulau Batu Putih. Sebab kekecewaan itulah bermulalah serangan demi serangan antara Tun Dr. Mahathir dan Sultan Johor. Dan yang terbaru, Sultan Johor pula dah hantam Mahathir lagi. Kamu lupa Mahathir dah tua. Tapi memang betul pun Mahathir dah tua dah. Biasa orang tua ni memang lupa. Dia lupa, dia hanya ingat untuk hari ni. Dia hanya ingat untuk beberapa hari dan plan dia untuk yang akan datang. Tapi dia lupa di zaman dia memerintah apa tindakan yang dia buat, dan dia pun dia lupalah kot. Dia jadi Perdana Menteri 22 tahun dan 22 bulan. Mungkin dia plan elok-elok kot. Dia ni mungkin Mahathir ni suka nombor 2. Ataupun dia suka nombor 22. Sebab tu dia ambil 22 tahun dan 22 bulan. Jadi pula atas pelbagai yang dia gadai aset-aset negara, dia gadai kedaulatan negara, dia gadai pelbagai demi nak kepentingan diri dia, kepentingan anak-anak dia. Sebab tu sekarang ni dia duk tengah huru-hara, gundah gulana huru-hara. Dan sempena lagi beberapa hari yang di-Pertuan Agong yang baru yang akan dilantik daripada Sultan Johor, yang akan jadi yang di-Pertuan Agong lah kan. Sempena yang di-Pertuan Agong baru ni, kerajaan bersetuju untuk tubuh RCI untuk mengkaji semula kan. Kerajaan tubuh RCI kaji pengendalian kes kedaulatan Pulau Batu Putih. Alhamdulillah, kita puas hati sebab Singapura pun claim kata dia punya, dan Malaysia pun claim kata ini Malaysia punya. So yang berlaku dekat atas bumi Johor. So Sultan Johor murka dengan kerajaan ketika itu melepaskan pulau Batu Putih. So alhamdulillah dengan sempena Sultan Johor akan menjadi yang di-Pertuan Agong. Dan alhamdulillah dengan usaha kerajaan nak meraihkan Sultan Johor kan, sempena dia akan jadi agung. So kerajaan bersetujulah tubuh bincang kembali, dan pihak kerajaan hari ini dan kerajaan Singapura pun berbincang kembali soal Pulau Batu Putih ni. Jadi tak apa, jom aku nak buat dengan apa sama-sama. Kita dengar apa yang diperkatakan oleh Wan Abdul Hadi soal Pulau Batu Putih ni. Jom sama-sama kita dengar dan kita ulas. Okey, hari ini ada lagi berita yang aku anggap sebagai panas, menggemparkan hari ini apabila Kabinet telah membuat satu keputusan untuk menubuhkan Suruhanjaya Siasatan Diraja atau kita panggil sebagai RCI. Untuk apa? Untuk siasat balik macam mana kita boleh hilang hak ke atas Pulau Batu Putih. Kalau ikutkan rekod lah, pada 28 Mei tahun 2018 dulu, kerajaan PH waktu tu bawah Tun Mahathir telah menarik semula permohonan membatalkan keputusan ICJ yang menganugerahkan bidang kuasa undang-undang Batu Putih kepada negara Singapura. Sebenarnya kalau korang semua nak tahulah, Mei 2018 adalah tarikh terakhir untuk kita merayu berhubung perkara tersebut. Namun Tun Mahathir sebagai Perdana Menteri waktu tu telah menarik semula rayuan tanpa ada apa-apa perbincangan bersama Kabinet Kerajaan PH 1.0 waktu tu. Jadi oleh sebab tindakan Mahathir itulah, oleh kerana tindakan Tun Mahathir waktu itulah, kita telah kehilangan hak ke atas Pulau Batu Putih, ke atas Batu Putih. Bukan sementara tapi buat selama-lamanya. Jadi Peguam Negara pada tahun 2023, Januari 2023 telah memaklumkan kerajaan berpendapat
tindakan menarik balik kedua-dua permohonan semakan ke atas keputusan kes kedaulatan Batu Putih, Batuan Tengah dan Tubir Selatan, dan permintaan tafsiran ke atas keputusan yang sama adalah tidak teratur dan tidak wajar. Sekarang ni kita faham. Sekarang ni sepatutnya kita betul-betul faham kenapa ada orang tu, walaupun umur dia nak masuk 100 dah, tahun ni 99, tahun depan dah 100, tapi dia masih lagi berusaha keras turun demonstrasi lagi, turun dekat bawah lagi. Umur dah masuk 100, patutnya duduk kat rumah, tapi dia pilih untuk keluar ke jalan raya, keluar konon-kononnya perjuangan nak bela Melayu konon-kononnya, tapi dia takut. Sebab apa dia takut? Sekarang patutnya korang faham kenapa dia takut. Macam-macam kes satu persatu akan dibongkar kan. Okay, sama-sama kita tunggu nanti. Okey geng, kita tunggu geng. Kita tunggu sebab RCI ni dia akan melibatkan memang satu agensi yang akan siasat kau-kaunya. Dia akan korek kau-kaunya sebab apa dia melepaskan, apa tujuan dia, sebab apa dia boleh buat keputusan melepaskan. Oh, macam-macam nak bang fikir bang. Memang sesuai sangat kerajaan tubuhkan RCI sebab apa kita nak tahu. Kita nak tahu kenapa kerajaan waktu tu walaupun Pakatan Harapan 1.0 kan, baru lepas menang pilihan raya, baru dapat jadi kerajaan, tiba-tiba melepaskan Pulau Batu Putih ni dengan semudah-mudahnya. Why? Walaupun 1 inci bumi negara kita ni, itu adalah negara kita. Itu adalah bumi negara kita. Itu adalah aset negara kita. Sebab negara kita ni negara yang berdaulat, negara yang berperlembagaan, ada undang-undang. Tapi apabila pemerintah buat senang, kan, buat ala kadar, buat padam sebelah mata, hanya pakai sebelah mata aja. Inilah manusia tak boleh pakai. Jadi aku nak buat dengan hampa sama-sama pula, kita dengar apa yang diperkatakan oleh Iswardi Moni dan kenyataan yang dikeluarkan oleh beberapa orang. Jom sama-sama kita dengar apa yang diperkatakan oleh Iswardi Moni. Daripada lebih teruk kan daripada yang sepatutnya. Jadi kalau mereka memerintah pun teruk, dalam keadaan sekarang ini lagi teruklah kalau sekiranya mereka take over. They actually don't know what they're doing. Pada masa mereka memerintah, mereka lebih banyak berbagi-bagi jawatan daripada nak menyelesaikan masalah rakyat pada waktu itu. Baik. Okay, habis kat situ. So, dia orang tak ada modal sebenarnya, tuan-tuan. That's not apa orang kata yang kerajaan akan buat dalam masa yang terdekat. Dalam masa sama juga, macam saya kata tempoh hari, masalah dengan negara kita, terutama bila PN memerintah tempoh hari, adalah mereka tidak mengambil berat, terutama isu-isu antarabangsa. So baru-baru ini kita ada isu Batu Putih ni sejak daripada saya kecil lah. Isu Batu Putih ni dah jadi masalah. Okay. Zahid, RCI, Royal Commission of Inquiry Batu Putih dimulakan selepas pemasyuran agung baru. Suruhanjaya Siasatan Diraja bagi mengkaji pengendalian perkara berkaitan dengan kes kedaulatan Batu Putih, Batuan Tengah dan Tubir Selatan akan ditubuhkan sebaik saja pemasyuran yang di-Pertuan Agong pada 31 Januari ini, kata Ahmad Zahid. Kabinet telah berbincang dan meluluskannya, tetapi saya dapat makluman ia hanya dilakukan dengan pelantikan dan akan sumpah secara rasmi yang di-Pertuan Agong yang baru. Ahmad Zahid mengulas penubuhan RCI tersebut yang diumum Ketua Setiausaha Negara berangkap Setiausaha Jemaah Muhammad Zuki Ali hari ini. Muhammad Zuki berkata anggota yang bakal menguntai RCI akan dilantik daripada kalangan pakar yang meluas dalam bidang kehakiman, perundangan dan pentadbiran awam. Untuk rekod, Sultan Johor bakal menggantikan Al-Sultan Abdullah Riyatuddin Al-Mustafa Billah Shah sebagai yang di-Pertuan Agong yang baru. Batu Putih, Batuan Tengah dan Tubir Selatan adalah 3 pulau kecil di antara Johor dan Singapura yang menjadi pertikaian dua negara. Pada 2008, Mahkamah ICJ memutuskan Batu Putih adalah milik Singapura, manakala Batuan Tengah milik Malaysia. Hak milik Tubir Selatan pula yang kira-kira terletak di 3-4 km dari Batu Putih akan ditentukan mengikut persempadanan perairan yang menguasainya. Pada 28 Mei 2018, Kerajaan PH di bawah Mahathir Mohamad menarik balik permohonan yang difailkan tahun sebelumnya untuk membatalkan keputusan ICJ yang menganugerahkan bidang kuasa undang-undang Batu Putih kepada Singapura. Pada Disember, Perdana Menteri Anwar Ibrahim pada ketika itu disarun untuk mengadakan rundingan dengan Kerajaan Singapura membabitkan Batu Putih. Arahan itu meminta Idrus meliti semula dan mengkaji isu berkaitan pulau tersebut. Bagi siapa yang tak faham isu pulau ni, kenapa kita nak bergaduh tentang pulau ni, tuan-tuan, Batu Putih, Pulau Tebian Tengah dan sebagainya tu, sebenarnya kalau ikutkan dia tak ada benda pun kat situ. Okay?
pulau tu tak ada benda, dia tak ada pendapatan ke apa. Mungkin ada setengah pulau dekat Sabah tu mungkin ada pendapatan. Tapi kebanyakan pulau seperti Pulau Layang dulu lah, sekarang ni dah ada pendapatan sebagainya. Tidak ada, bukanlah satu pulau yang orang kata ada emas ke apa. Ada orang heran, kena gaduh pasal apa nak pulau ni. Dia itu adalah, kalau kita apa orang kata claim pulau itu dan pulau itu milik kita, maka sempadan kita setakat itu. Tuan-tuan kena faham kita ada sempadan negeri, sempadan berdasarkan kepada fixtures ataupun kepada tanah yang kita ada. Kemudian daripada tanah itu kita boleh claim 200 nautical mile ke laut untuk menjadi sempadan air negara kita. Di situ kalau jumpa minyak, kalau ada apa orang kata hasil daripada laut dan sebagainya, di situlah pendapatan negara kita akan dapat. So kita dah gaduh pasal batu putih ini sejak sekian lama dah dengan Singapura berkenaan dengan sempadan batu putih. Kemudian ICJ International Court of Justice telah memberikan air batu putih ini kepada Singapura. Kemudian kita dah buat appeal. Pada tahun 2018, Mahathir sewaktu jadi Perdana Menteri pada waktu itu telah menarik balik appeal tersebut. Tetapi Datuk Seri Anwar Ibrahim telah meminta supaya diteruskan lagi. Maksudnya appeal itu diteruskan untuk kita berunding dengan Singapura berkenaan dengan batu putih. So again, kita Mahathir yang dah tarik, Anwar Ibrahim yang insist untuk kita buat semula perkara ini. Okey, faham? Jadi sekarang ini kita nak kena runding balik, kita nak kena dapatkan balik, at least kalau tak dapat semuanya, kita dapat sebahagian daripada sempadan kita yang sebelum ini kita kalah dengan Singapura. Alright? Okey geng, Alhamdulillah. Memang seperti mana yang diperkatakan oleh Iswadi Moni, pertikaian Singapura claim kata dia punya, Malaysia claim kata ini Malaysia punya. Dah lama dah, memang dah sekian lama dah. Kan kita ni antara Malaysia dengan Singapura ni kita dah berebut. Tapi apabila side Singapura susah, Singapura tetap berkeras melawan. Kita pun sepatutnya keras melawan. Itu hak kita. Itu tanah kita. Itu tanah negara, tanah rakyat, tanah kerajaan. Janganlah kita buat mudah. Walaupun berbilion ringgit dia bagi, tak boleh. Sebab itu hak kedaulatan negara kita. Jangan kita buat senang. Jadi walaupun ada dokumen lah, ada bukti lah, ada segalanya, kita wajib fight juga. Jangan lepas tangan. Ni sebab Mahathir ni, dia terlalu mudah melepas tangan ataupun dia duk kata Najib tak dapat settle, ni soal Pulau Batu Putih ni. Tengok aku naik jadi Perdana Menteri, settle. Tak boleh macam tu. Kita nak jadi Perdana Menteri ni, tengok seperti mana Datuk Seri Anwar Ibrahim cakap, kan? Soal yang berlaku dekat Sabah tu, yang kata di antara Malaysia dengan China tu kan. Anwar Ibrahim dah berjanji di dalam sidang parlimen, dia takkan gadai walaupun 1 inci tanah negara kita. Walaupun 1 inci Datuk Seri Anwar Ibrahim takkan gadai. Tapi kita boleh tengoklah apa yang dibuat oleh Mahathir. Kita tahulah hang dah tua. Hang nak fikir apa hang dah tak larat dah. Otak hang ni bayangkan, tangan hang, pemikiran hang, mulut hang, hidung hang, mata hang dah pakai dah 100 tahun. Kalau kereta tu drashaft ke enjin, cuba hang pakai 100 tahun, tengok apa jadi. Of course, hang kena repair ataupun pemikiran hang tu hang perlu update lah. Tapi bila hang dah tua, bila otak hang yang dulu hak cergas, lalu ni dah mengecut, pun tak boleh pakai. Tapi sebab hang nak juga jadi Perdana Menteri, hang nak buat rekod di dalam negara kita Perdana Menteri 2 kali, lah hang senang je, hang lepaskan negara. Hang tambah hutang sana, hang bagi projek dekat anak-anak hang senang. Walaupun kabinet belum lantik pun, hang dah luluskan projek untuk anak hang. Aduh, zalim kan, teruk ni orang tua ni. Sampai bila dia duk nak macam ni. Dan tak puas lagi. Dan sekarang ni dia nak sangat dia menjadi Perdana Menteri. Dia nak sangat menggunakan parti PAS untuk dia naik berkuasa. Dia boleh buat sesuka hati seperti mana dia buat di zaman dia memerintah. Ini manusia musibat ni aku nak abang pergi dengan apa. Jadi tolonglah jangan bagi peluang kepada manusia yang bernama Tun Dr. Mahathir. Janganlah sesekali kita bagi peluang kepada manusia yang bernama Mahathir Mohamad. Sangat-sangat memberi masalah pada negara. Jadi terima kasih banyak.
Kita jumpa untuk video yang akan datang. Boleh tolong subscribe, like, komen dan share. Terus tolak Tun Dr. Mahathir, tolak Tun Daim, tolak isteri dia. Jangan sesekali simpati kepada puak-puak Tun ni. Sebab apa? Hang siapa? Hang, aku manusia biasa je, babe. Bukan billionaire. Mak macam mak bapak kita bukan orang kaya, babe. Ni musibah tu bekas Perdana Menteri, bekas Menteri Kewangan. Jadi ada billionaire, babe. Antara hidup kita, hidup hang dengan hidup Mahathir, hidup Daim, berjuta kali ganda perbezaan. Antara hang dengan anak-anak hang, hampa dengan anak-anak hampa, aku dengan keturunan aku, dengan keturunan Mahathir, keturunan Daim, tak payah, jangan simpatilah. Sebab mereka bekas menteri, babe. Boleh kaya, boleh jadi billionaire, bukan million, billion. Fikir tengok, geng. Janganlah sesekali macam menerima raih simpati daripada puak-puak ni. Amat-amat memalukan. Jadi terima kasih banyak. Boleh tolong subscribe, like, komen dan share. Assalamualaikum.